Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan. Apa khabar saudara Syah Ibrahim? Terima kasih anda saban malam menemani saya, saudara. Begitu juga saudara Zamari LC, saudara Shan Gopal. Apa khabar Shan? Saudara Azrul Jalil, saudara Zizi Muhammad di Instagram. Saudara Bakar Jenazah. Good evening brother. Good evening. Tok Suwira, saudara Syahir Ibrahim, Mustafa Ilyas, Muhammad Sobri Ismail. Itu juga saudara Kappa, saudara Is Samad Rahman di TikTok. Puan Aminah, Kak Minah, apa khabar Kak Minah? Itu juga Zek Zul, saudara Syukur Jamil, saudara Muhammad Zahid, Haris Sani, Jamaluddin Muhammad Bujang, saudara Hamzah Abdullah, Ibrahim Cik Muda, Joka Karim, saudara Rozani, Azharudin, Tok Putih, Yusuf Awang dari Petanah Merah, Kelantan, saudara Pak Chu. Terima kasih Pak Chu dari Langkap hadir ya Pak Chu. Radi Rudin, saudara Rosli, Marabiah Abdullah daripada Pandan Indah, Rosya Faris, Jaharudin, Yaya Amin, saudara Osman Abdullah, begitu juga saudara Aiman, saudara Ahmad Syuhaimi di TikTok. Saudara Miri hadir katanya. Saudara Muhammad Nazri Nasaruddin. Miri siapa dia Miri ni? Daripada Miri, saudara Puan Asmah Burhan. Hadir daripada Miri. Terima kasih Hajah Comel-Comel. Apa khabar Tuan Hajah? Syaza. Begitu juga Wan Syahrudin. Anam Gresik. Dia ada Gresik ni daripada Indonesia. Gemaknya saya saudara Abdullah Manap, Jonit Hamzah, saudara So Chung Ping, saudara Sofian Pian, apa khabar? Saudara Muhammad Fauzi, Muhammad Yusof, Hairin Yangci, Datuk Zulkifli alias, apa khabar Tok? Moga sihat ya Tok. Saudara Supardin Cucur, saudara Razi Rudin, Salam Cinta Damai, Marti Ghazali, saudara Razali Stapa, Oping Temu, Adam Seni di TikTok, saudara. Begitu juga dengan Khairani Harun, saudara Abdul Rahim Rasul, saudara Fauzi Yub, Len Besung, Din Kemahe. Ya, cerita kisah sawah tak? Malam ni tak tahu nak tengok macam mana. Saudara Raiza. Baik, saudara. Pada teman-teman yang tak berkesempatan untuk saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah usai pencerahan ini akan saya santuni saudara Anam Gresik, ya, hadir daripada Indonesia, saudara. Perdana Menteri kita berada di Jakarta. Benar. Baik, saudara. Seperti biasa, bicara bermula dengan laporan apa yang berlaku pada negara kita, kerana hari ini hari Ahad. Anda sudah pun bercuti rehat hujung minggu, 8 Januari, hari yang ke-1026. Sudah masuk 1026 hari dah, saudara, negara kita ini dilanda oleh COVID-19. Laporan yang saya terima setakat semalam ada peningkatan lagi. Dan kemarin 543 dan semalam naik kepada 571, menjadikan jumlah kumulatif angka mereka yang dijangkiti oleh virus corona sudah pun 5,29,908 orang, saudara. Dan terdapat 4 kematian. Saudara, bila saya mengeluh tu, tentulah saya pun tak begitu gembira melihat ada 4 kematian kesan daripada COVID-19. Sebab itu, saudara, saya mengharapkan agar kita kalau boleh jagalah kebersihan diri kita, jaga keluarga kita, supaya COVID-19 ini tidak melanda diri kita. Saya melihat ada peningkatannya, tak berubah, itu Labuan masih lagi jangkitan 2. Tapi susutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negeri susut, tetapi 8 negeri yang meningkat. Bagaimanapun masih lagi kita bertahan. Cuma saya nampak ada 2 negeri sudah balik mengatasi angka 100, iaitu negeri Selangor 216 jangkitan, di wilayah Persekutuan 103 jangkitan. Yang tidak berubah adalah di Labuan 2 jangkitan, saudara. Sebab itu saya katakan saya nampak pola-pola peningkatan tu ada, saudara.
Contohnya saya melihat di di Kedah, begitu juga di mana lagi, di Pahang dan juga di Negeri Sembilan. Ini 3 negeri yang agak menggusarkan. Ya, Saudara Khairul Azman, Assalamualaikum, salam perpaduan. Terima kasih Saudara Khairul. Saudara Nisha Hasan, Saudara Syah Azhar Muslim. Begitu juga dengan Tuan Haji Ismail Ibrahim, Ujang Min, Nafi Isbat, Ahmad Ahmad, Azamuddin Hazamidin, Zaitun Lon, Ramlah Din. Ya, saudara, teman-teman yang tempat saya santunlah sedikit saudara. Begitu juga Mat Perang pun ada saudara di di TikTok. Baik saudara, itulah laporan kedudukan COVID-19 di negara kita. Sehingga saat ini sudah pun 3,000. Untuk bulan Januari ini 3,000 jangkitan saudara. Bulan lalu jangkitannya berjumlah 33,996. Tapi dalam tempoh 7 hari ini sudah ada 3,324 jangkitan yang terkumpul saudara. Baik saudara, saya harus memberi ruang sedikit, mohon waktu dalam 2-3 minit untuk memberi pencerahan dalam segmen e-commerce. Jadi kalau teman-teman yang punya produk, boleh hubungi Al-Azhar untuk memasarkan produk anda. Tak ada masalah bagi saya. Hubungi Al-Azhar di talian 01133041241241. Al-Azhar memasarkan setangi bakurnya. Samping itu, beliau juga memasarkan minyak wangi dari tanah Arab. Saya. Kalau anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubung Siti Farehah. Siti Farehah masih lagi sibuk dengan menyediakan dendeng manis Siti Farehah. Ada teman-teman yang mengantar pesanan. Rasanya sedap saya. Murah pula harganya tu. Masih lagi harga lama. Hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300 dan anda boleh memesan dendeng manis Siti Farehah. Sedap dimakan, ya, saudara Aminuddin. Ya. Kalau anda yang tinggal di Lembah Kelang, bolehlah berhubung dengan Syauqi di talian 012-357-5703. Ini bagi mereka mahu mendapat bekalan buah-buahan yang grade-nya AAA, anggur, cherry dan sebagainya, dan harga lebih murah daripada harga pasar. Dan buah-buahan tersebut terus dihantar ke rumah anda. Akhir sekali, saudara, tentulah makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Sedap saudara, pedas, rangup dan manis. Harganya murah sangat saudara pun. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Saudara Kopra Daro, saudara Alizain, begitu juga saudara Abduh dan Roslan Arifin, apa khabar? Saudara Lobai Zamri di Instagram, saudara Syam Haji Nawawi, saudara Mak Rais, saudara Mus Ahmad, Nurishah Mak Rais, begitu juga dengan Puan Ragayah Abdul Wahab dari Pontian, Johor, saudara. Baik, saudara, itulah seketika saya membicarakan ataupun mewawarkan produk. Supaya kita, bagi saya, ini berusahalah untuk mencari rezeki yang halal. Ingat, saudara, perniagaan itu adalah 9/10 yang terbaik, kata sabda junjungan kita. Baik, saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Kerana sekarang ini musim-musim orang mempelai, ada majlis perkahwinan. Kerana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa baginda Rasulullah SAW seringkali mendoakan orang yang baru bernikah. Baginda membacakan, ini kena baca saya. Cara baginda Rasulullah setiap kali bila diberitahu ada sahabat-sahabat ataupun anak sahabat-sahabatnya yang mendirikan rumah tangga, baginda akan berdoa, katanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Maksudnya, semoga Allah memberi berkah kepadamu dan keberkahan atas pernikahan kamu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Jadi kalau kita nak baca Arab pun melulung juga lidah saya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Bergulung juga lidah saya. Jadi pengertiannya dalam bahasa kita, bahasa Melayu, iaitu semoga Allah memberi berkah kepadamu dan keberkahan atas pernikahan kamu serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Itu antara doa baginda Rasulullah di saat diberitahu adanya perkahwinan di kalangan
sahabat-sahabat ataupun anak-anak sahabat. Ya saudara, ini status ini, hadis ini adalah daripada Sunan Tirmizi yang ke-1011. Itulah hebatnya baginda Rasulullah. Soal perkahwinan juga turut disantuni saudara. Jadi sebenarnya saudara, pengajarannya apabila kita mendapat tahu seseorang mendapat memperoleh kebaikan, maka kita hendaklah menggalakkan serta mengucapkan tahniah serta mendoakan kebaikan buat mereka. Apabila ada orang berkahwin, kita disunatkan memberi ucapan dan mendoakan kepada pasangan pengantin yang kita raikan. Hari ini tadi mungkin ada teman-teman yang telah pun mengadakan majlis mempelai, ya saudara. Kita doanya semoga Allah memberi barakah kepadamu dan keberkahan atas pernikahan kamu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Itu doanya saudara. Kerana musim cuti tahun ni saudara ramai. Hari ini pun ada majlis perkahwinan dan ramai juga saudara kita yang mengambil kesempatan mengadakan majlis pernikahan mereka. Sebab itu marilah kita sama-sama mengucapkan dan mendoakan apabila kita mengunjungi majlis tersebut, mendoakan agar majlis walimatul urus itu sempurna, sukses. Samping itu kita doakanlah agar kedua mempelai itu mendapat keberkatan. Saudara, jangan kita kedekut ataupun bakhil untuk mendoakan kebaikan orang lain saudara. Walaupun kadang-kadang kita berbeza pandangan, tapi kita harus tetap teguh bersama saudara. Baik saudara, itu sekadar naluri kehidupan, hanya sebagai panduan kehidupan kita. Kita santuni juga pemutara kata. Ini kenyataan ini disiarkan ataupun dihantar kepada saya oleh Yang Berbahagia Tan Sri Osu Sukam, mantan Ketua Menteri Sabah. Katanya, saat mata tidak lagi menangis kerana ketakutkan Allah, maka ketahuilah bahawa tertahannya air mata itu merupakan tanda kerasnya hati. Jadi maksudnya sini sekarang, kalau bila kita rasa kita sombong, angkuh dan tak takut dengan Allah SWT, artinya anda harus faham, anda harus mengerti bahawa tertahannya air mata itu, ia merupakan tanda kerasnya hati kita. Ingat saudara, bila kita berdoa pada Allah, kita surrender, total surrender, mohon keampunan daripadanya dengan tangisan. Maklum sajalah kita ni manusia, tidak lari dan melakukan kesilapan, melakukan dosa-dosa, sama dosa kecil atau dosa besar. Kita mengaku kepada Rasulullah pencipta kita saudara. Ini saya agak berterima kasih pada Tan Sri Osu yang kadang-kadang kata-kata mutiaranya begitu berarti untuk kita semua saudara. Baik saudara, kita juga harus mengingatkan teman-teman, dan bagi saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang kalaulah mereka berbelanja wang negara tanpa had, maka negara boleh muflis. Saudara Khairul Azman Muhammad daripada Cangkak Jerim Perak, orang teman yuk. Ya saudara, hari ini semua kita tahu kita sudah pun masuk hari yang ke-35 countdown kita, ataupun kita mengira hari ini sudah pun 35 hari wujudnya kerajaan perpaduan yang bermatlamatkan mahu menangani dan mengurangi derita rakyat. Ini paling penting saudara. Kita tunggu 100 hari. Countdown kita hari ini sudah masuk ke hari yang ke-35. Kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim mau menangani derita rakyat saudara. Baik. Sebelum saya memberi pencerahan seterusnya, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil, teruskanlah berkarya. Sebab saya melihat kadang-kadang Pak Nazil ni dia sering memberi panduan dan nasihat pada kita. Kata Pak Nazil, ubi kayu dikerat belah bersama jiran di pagi hari. Kasihan Melayu berpecah belah angkara percaturan bangsa sendiri. Itu yang saya katakan 4-5 malam dulu. Kita ni orang Melayu ni, kita sendiri yang menjahanamkan bangsa kita. Jangan kita blame ataupun kita salahkan orang lain. Dan Pak Nazil mengingatkan, kasihan katanya, orang Melayu ni berpecah belah. Ini adalah angkara percaturan bangsa kita sendiri saudara. Tambahnya, burung balam mengembang kepak, ternampak lipan seolah bertandak. Semut dalam kopi nampak, harimau depan mata tidak. Jadi kadang-kadang kita rasakan semut yang dalam kopi nampak, sedangkan depan mata kita ni bahaya.
yang menanti kita, kita buat tak tahu. Akhirnya kita dibaham oleh harimau tersebut. Itu bidalan yang dinyatakan oleh Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun bagi saya yang penuh dengan nasihat pada kita. Sebelum saya memberi pencerahan, saya harus mengingatkan anda, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel, sama ada YouTube, sama ada dalam Facebook, TikTok dan sebagainya, selalu saya katakan anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan dan juga kata-kata ataupun tulisan yang anda masukkan dalam buku muka saya ini, saudara. Seandainya ia menyanggahi peraturan ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, anda harus bertanggungjawab. Saya tak mampu untuk memantau ke semua tulisan maupun suntingan anda. Saya tahu, saudara, banyak live saya ini yang disantun, disunting dan dimasuk. Kadang-kadang ada 5 minit, ada 10 minit. Ada kalanya lari daripada maksud, tapi terpulanglah. Saya tidak ada nak marah, tidak, terpulang pada anda. Saudara. Sekarang ni, saudara, saya juga ingin mengingatkan bahawa pencerahan ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya sekadar untuk memberi informasi supaya warga kita sentiasa berinformasi. Bila saya memberi pandangan, memberi penjelasan, kita mesti memegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu paling penting, saya. We must agree to disagree. Tak boleh lebih daripada itu, saudara. Dan kalau anda mau menulis sebagainya dan mau menyantun antara satu sama lain dalam buku muka saya ini, saya mohonlah gunalah bahasa yang baik, sebab kita adalah warga bangsa harmonis. Kita warga cinta damai. Kita bukan mencari perbalahan, kita mencari perdamaian, saudara. Sekarang ini yang saya lihat ada masalah. Saya dapat kiriman banyak kawan-kawan. 2 hari lepas pun pengurusi Melayu Pulau Pinang, Tan Sri Yusof Latif, beliau menghantar kiriman mencanyakan saya kenapa benda ini baru berlaku, iaitu berhubung dengan kehadiran ramainya pendatang asing yang kadang-kadang kita tahu mereka itu pendatang tapi boleh tinggal lama dari negara kita. Malahan ada pula katanya yang mendapat kad pengenalan sedangkan mereka warga negara asing. Seharusnya perkara ini mesti ditangani oleh Jabatan Immigration, Jabatan Pendaftaran Negara. Kerana menurut Tan Sri Yusof Latif, beliau bimbang tentang keselamatan negara. Apakah kita begitu mudah terdedah dengan suasana yang sebegini? Ramai. Memang pun kita dah dapat perakuan juga daripada Kementerian Kementerian Dalam Negeri, pegawainya menyatakan memang tidak dinafikan bahawa mereka datang ramai. Tapi yang keluar dari negara kita ini agak sedikit dan ada yang hilang daripada radar. Itu keadaannya, saudara. Jadi kita mengharapkan supaya pihak berkuasa memperketatkan kawalan agar negara kita ini sentiasa terhindar daripada segala musibah hasil kedatangan orang-orang yang tidak kita kendaki. Mereka nak datang ke negara kita, nak jadi pelancong, tak ada masalah. Tapi memanglah saya katakan, saudara, negara kita ini menjadi tarikan kepada warga asing. Bila mereka sampai di bumi bertuah ini, mereka melihat saudara Ibrahim siapa tu, tak apalah, saudara, saya nak blok pun saya tak tahu. Cakap terang, saudara. Ya, saya ingin menyantuni persoalan ini. Permasalahan ini sudah serius. Sampai 1 juta lebih pun masih lagi bertaburan, tak dapat dikesan. Jadi mereka datang sini selepas mereka berada di bumi bertuah ini, mereka melihat cuacanya baik, kita tidak mempunyai musibah yang besar, tidak adanya gunung berapi, tidak ada gempa bumi, tak ada banjir besar, tak ada typhoon ataupun ribut puting beliung. Jadi kita aman. Warga kita adalah warga yang penuh sopan santun. Jadi mereka suka dan mahu tinggal di sini. Ini tidak boleh kita izinkan, saudara. Kita harus memelihara keharmonian negara kita ini. Kita memang warga yang berbilang kaum, tetapi waktu yang sama kita harus cemburu apabila mereka hadir, mereka mau menumpang untuk mengambil kesenangan. Malahan kadang-kadang mereka melakukan pelbagaian kegiatan jenayah. Ini yang paling kita ketakuti, saudara. Dan saya melihat ada satu kiriman pada saya itu, bagaimana pegawai-pegawai daripada kementerian yang pergi melihat kedai-kedai, masih lagi terdapat, saudara, seperti contohnya di Selayang,
kedai-kedai di mana warga Rohingya mereka boleh berniaga. Dia guna lesen siapa kita tak tahu. Dan bagaimana orang luar boleh datang berniaga sedangkan kita di sini, rakyat kita sini nak berniaga punyalah seksa, nak dapat tempat dan juga nak mendapatkan lesen perniagaan pun susah, saudara. Kenapa begini berlaku? Warga negara tak kisahlah, saudara. Walaupun kadang-kadang mereka satu agama dengan kita, benar. Kita wajib untuk membantu saudara-saudara kita yang beragama Islam. Tetapi jangan sampai keselamatan kita ditembusi, undang-undang kita dilanggar. Saya melihat kedai ni dah pintu depan tutup, pintu belakang dia buka. Kadang-kadang mereka menyuruh-nyuruh, sembunyi-sembunyi, saudara. Jadi kadang-kadang bila mereka berniaga, kadang-kadang terbuka, mengalahkan mereka itu warga negara. Dan keadaan ini berluasa di beberapa bandar, terutama macam saya katakan di Selayang, di Bangi, itu juga di Sungai Buloh. Ini yang sekitar dalam wilayah Persekutuan dan negeri Selangor. Saya dapati ada juga berlaku di kawasan negeri-negeri lain. Jadi apakah negara kita ini tidak mempunyai pegawai penguat kuasa atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan? Saya teringat, saudara, ada seorang penjual surat khabar dulu zaman almarhum Tun Dr. Ismail. Dia memang sahabat karib kepada Menteri Dalam Negeri Tun Dr. Ismail. Jadi setelah dapat tahu Tun Dr. Ismail jadi Menteri Dalam Negeri, dia pun dengan suka hati, dengan rela hatinya bertemu dengan Tun Dr. Ismail, minta supaya mendapat hak pendudukan ataupun sebagai warga negara. Jadi Dr. Ismail kata bahawa kamu ni sebenarnya belum ada kewarganegaraan Malaysia lah. Dia kata tak ada. Tak apalah, dia kata you si borang, you balik lah. Saya tahu apa berlaku. Petang itu juga pasukan daripada immigration terus tangkap, hantar dia pulang. Begitulah tegasnya pemimpin dahulu. Saya mengharapkan kehadiran Datuk Saifuddin Nasution selaku Menteri Dalam Negeri dapat mempertingkatkan bukan hanya kawalan tetapi menjaga meningkatkan penguatkuasaan. Janganlah kita izinkan orang lain mengaut laba di bumi kita ini sedangkan rakyat kita melihat saja dengan melopong, saudara. Agak mengecewakan jika ini berlaku. Ini bila saya tengok gitu, kadang-kadang kita ni pun terlalu lembut, terlalu lenient. Kita amat berlembut dengan orang. Orang kata lembut pada batasnya, jangan sampai kepala kita dipijak. Soal ini soal kedaulatan negara. Ini perlu dipertahankan. Apakah kalau kita pergi ke negara luar, kita boleh berniaga seperti mereka? Tidak mungkin, saudara. Pasti kena cekup. Saudara pergilah mana-mana negara. Jadi, kenapa mereka bebas untuk berniaga di negara kita? Ini keadaannya. Contoh saya agak tengok tu macam memanglah itu video lama. Video lama bila pemuda-pemuda daripada Rohingya boleh bercakap. Silayang kita punya. Jangan kacau kita. Sebab kita sudah menyumbang ekonomi negara Malaysia. Sumbang apa? Benda. Kamu datang ke bumi kami ini, kamu mencari perlindungan, kita beri kamu perlindungan. Janganlah kamu pula tunjukkan kepala bahawa Selayang ini kami punya. Ini saya rasa tidak wajar. Jadi kita haraplah agar penguatkuasa, berpegawai, dan kena ingat, saudara, ini zaman kerajaan dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau tidak mahu lagi melihat adanya korupsi. Apakah kita tak mahu menuduh, saudara, tapi kadang-kadang kita terfikir-fikir juga apakah adanya elemen sogokan, maka mereka bebas. Begitu juga macam berlaku di Langkawi. Langkawi itu ada satu kawasan, ada kawan saya beritahu tak boleh nak masuk kerana kawasan itu seolah milik mereka. Tiba-tiba orang luar boleh bermahaja lela di negeri kita. Bagaimana boleh begitu berlaku, saudara? Dan kita nak mencapai kemerdekaan, kita sanggup berperang. Kalau sampai ke tahapnya kita berperang dengan mereka, kita berperanglah, bukan rakyat, saudara, pihak penguatkuasa. Kalau kehadiran mereka itu membawa onar, jadi mereka ni kadang-kadang tidak pernah berterima kasih pada kita. Kita berlembut, boleh datang, tapi janganlah mengambil kesempatan. Kamu duduk kat Malaysia ni sebagai pelarian, di bawah bangsa-bangsa bersatu, piagam bangsa-bangsa bersatu, okey, kita beri perlindungan. Tapi bukanlah untuk kamu menimbul kekayaan, menimbul laba, mempunyai harta tanah macam di Camora Highland. Orang daripada luar. Kita tak mahu benda itu berlaku. Saya amat mengharapkan agar kepimpinan, sekarang ini di bawah pimpinan sahabat saya, Datuk Saifuddin Nasution,
Kita harus tegas melaksanakan. Kita mau melihat, membebaskan bumi kita ini tidak lagi seolah terjajah. Itu yang selalu kali orang mengatakan bahawa kita ini kadang-kadang menjadi pengemis di bumi sendiri. Orang lain membuat laba, orang lain kaya raya. Cukup-cukuplah. Jadi saya mengharapkan pimpinan dapat bertegas. Bukan apa nak suruh apa pun. Kalau mereka cuba buat onar macam apa yang berlaku di Selayang itulah, memang terbakar hati saya. Kalau kita pergi ke Selayang tu, kalau silap-silap bulan bawa kereta, terlanggarlah barang-barang milik mereka. Nggak mau, kita dikonyol oleh mereka. Seolah-olah mereka menunjukkan mereka lebih besar daripada kita. Itu keadaannya saudara. Saudara Rozana, dia kata Malaysia negara kecil, semua tanah dijual. Itu masalah juga. Tadi saya berbual dengan sahabat saya, Saudara Nordin dari Perak. Dia menzahirkan juga kebimbangan. Bagaimana tanah-tanah reserve Melayu sudah pun bertukar tangan. Sehingga kan hutan-hutan pun dah ada tuan punyanya. Kenapa ini boleh berlaku? Saya mengharapkan agar pimpinan, kalau perlu kita rampas-rampas baliklah. Jangan sampai tahapnya akhirnya tanah reserve Melayu ni tinggal sekangkang saja. Itu yang kita harapkan. Ya, Saudara Wak Saudara Anita Wahid, dan Intan Fazah, Saudara Ismail Ajak, Saudara Muhammad, Saudara Sofian Pian. Tahun 90-an di Bandar Sultan Sulaiman dekat Pelabuhan Kelang, time pun dah berduyun-duyun penuh bangunan-bangunan flat-flat di situ, dan penduduknya ataupun dihuni oleh orang luar. Ini perlu dilakukan, saudara. Begitu juga kalau saudara pergi ke, kadang-kadang mereka datang ke bumi ini alasan nak belajar. Kita dengan lapang dada terima. Ni mak gagak ni, mak hitam ni, duduk dekat kawasan Damansara. Saudara, ada rumah-rumah ini bukan setinggan, rumah PPRT, rumah penua pangsa, mereka menyewa. Dan akhirnya seorang demi seorang penuh. Dah jadi gelap kawasan itu. Dan salahnya bila mereka duduk situ, kadang-kadang mereka menunjukkan bahawa seolah-olah mereka yang berkuasa kawasan itu. Hebat sangatlah mereka, seolah menjunjung undang-undang. Negara ini undang-undang, freedom itu, freedom ini. Mereka berlindung di bawah, di sebalik kebebasan. Kebebasan apa? Bagaimana kalau kamu datang ke negeri kami, kamu membuat onar, kamu datang ke negeri kami, kamu tak sepatutnya berniaga, tapi kamu melakukan perniagaan. Kamu tak sepatutnya bekerja, kamu bekerja, peluang buat untuk rakyat negara ini kamu ambil. Ini yang tidak betul. Kalau nak datang tak ada masalah, kita menerima tetamu. Kita adalah negara yang saya lihat, saudara. Saya sudah pun menjelajah banyak negara. Kita adalah negara yang paling baik menyantuni setiap warga yang datang di sini. Malahan kadang-kadang hilang terus di kawasan kita ni, tidak pun kita cari. Kalau di negara barat mereka cari dan mereka deport 24 hours. Kita tidak begitu, saudara. Jadi saya mengharapkan agar sekali lagi saya tegaskan, Kementerian Dalam Negeri, Dewan Pimpinan, sahabat saya Datuk Saifuddin Nasution, gerakkanlah pegawai-pegawai kuasa untuk membendung supaya jangan menjadi parah lagi, saudara. Saudara, begitu juga ini permasalahan kerana hari ini dah masuk hari yang ke-35. Kerajaan perpaduan yang diwujudkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama anggota kabinetnya, kerajaan perpaduan mahu menangani derita rakyat. Persoalan sekarang ni ramai rupanya saya dapatan saya bahawa mereka lepasan daripada Tibet. Datuk Seri Anwar Ibrahim jangan lupa bahawa antara pejuang dalam Tibet ini mantan ahli parlimen Pematang Pauh, Nurul Izzah Anwar. Beliau adalah menjadi pengetua, tak silap saya, satu ketika dulu yang berjuang untuk Tibet. Dan akhirnya Tibet ini tersebar ke seluruh negara, dan sebab itu hari ini pimpinan negara diminta untuk membuat ketetapan gaji minima kepada belia-belia yang memegang kelayakan pendidikan dan latihan teknikal serta vocational atau Tibet. Menurut Pesisir Pertubuhan Kebangsaan Pekerja PKPB, Saudara Muhammad Rizan Hassan, keperluan itu adalah disebabkan belia berkemahiran kita kadang-kadang mereka masih lagi dalam keadaan berpendapatan rendah. Jadi golongan tersebut merupakan pekerja dari kumpulan yang sering terpinggir dalam masyarakat seperti pekerja muda dan wanita. Sedangkan mereka mempunyai kelayakan Tibet. Mereka mungkin tidak mempunyai kuasa tawar-menawar untuk menuntut gaji yang lebih tinggi tanpa campur tangan daripada kerajaan secara langsung. PKPB berpandangan gaji minima ataupun gaji pokok permulaan yang sesuai untuk golongan belia yang berkemahiran
Bukan tak ada kemahiran saudara. Ini ada Tibet, ada kelulusan Tibet. Seperti lepasan CJ Kemahiran Malaysia SKM tahap 1 dan 2 sekurang-kurangnya 1,800. Kalau lepasan CJ Kemahiran Malaysia SKM tahap 3 dalam 2,000. Sepatutnya begitu sebab mereka mahir. Dan kilang-kilang industri-industri yang menggaji mereka perlu ingat kehadiran mereka yang telah pun mendapat kelulusan Tibet ini tak perlu nak dilatih lagi. Terus boleh melaksanakan tugas dengan baik. Jadi lepasan diploma kemahiran misalnya di KM tahap 4 sekurang-kurangnya 2,300 dan di lepasan diploma lanjutan kemahiran Malaysia di LKM tahap 4 antara RM2,800. Itu menurut kenyataan daripada saudara Muhammad Rizan Hassan. Rizan Hassan ini beliau mahukan agar pengesahan ataupun pihak pimpinan negara dapat melihat persoalan ini. Sebab sekarang ni kebanyakan majikan menawarkan gaji untuk pemegang SKM 1 dengan 3 hanyalah 1,500. Di KM tahap 4 1,800 dan di LKM 2,000 saja. Jadi majikan tidak boleh mempersoalkan tahap kompetensi pekerja latihan Tibet ini kerana para pekerja ini telah pun menjalani latihan kemahiran berdasarkan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan yang mana ianya dibangunkan bersama dengan pihak majikan dan industri. Jadi ada setengah bidang pekerja ini telah memperoleh lesen dan sijil kompetensi dari badan-badan profesional. Seharusnya mereka ini dilayan secara orang profesional. Ini kerana beliau-beliau berkemahiran rata-rata berasal dari keluarga miskin dan kumpulan B40. Ya, saudara, mereka menyertai latihan kemahiran di bawah skim dan inisiatif kerajaan pusat dan negeri. PKPB percaya dengan adanya gaji minima untuk belia berkemahiran akan dapat menarik minat lebih ramai golongan belia dan pelajar-pelajar yang terpinggir supaya menyertai latihan Tibet kerana jaminan kerjaya berpendapatan tinggi. Kita harap agar Kementerian Sumber Manusia dapat memperjuangkan soal ini, saudara. Baik, saudara, hari ini sebagaimana yang kita sedia maklum, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun tiba di kota Jakarta. Sambutannya alhamdulillah. Dan saya melihat bahawa ini adalah lawatan keluar negara yang pertama. Dia tak pergi mana-mana negara, dia pergi Indonesia dulu. Kerana Indonesia telah pun melaksanakan kepimpinan negaranya memperjuangkan ataupun memerangi korupsi. Hari ini Indonesia mempunyai ramai pelabur-pelabur yang masuk ke negara Indonesia kerana mereka yakin sudah berkurangan ataupun mungkin tak ada korupsi. Maka ramailah pelabur-pelabur yang hadir ke negara Indonesia. Jadi sesuai sangatlah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadirkan diri ke Indonesia. Tambah-tambah lagi bertemu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah antara figura-figura yang memang menentang korupsi. Sesuai sangatlah. Dan saya bila kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Indonesia, bagi saya ini mengulangi segmen-segmen tahun 1997, 98 sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim disingkirkan dari anjung kuasa di Seri Perdana. Kerana antara perkara yang paling diminati oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selain daripada dengan karyawan-karyawan tapi adalah saudara Amin Rais, seorang pejuang yang membawa obor menentang KKN. Beliau bersanggup menghadapi apa saja tindakan daripada waktu itu Presiden Indonesia waktu itulah Pak Soeharto. Amin Rais melakukan macam di Malaysia lah, reformasi ataupun islah dalam kepimpinan. Dan saya melihat kehadiran beliau, itu kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Indonesia tentulah akan memperkukuhkan lagi iltizam beliau untuk memerangi KKN. Dan partnernya dalam kerajaan hari ini adalah Datuk Zahid Hamidi. Dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Presiden, Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Ketua Pemuda. Dua ini bergabung tenaga membawa unjuran perjuangan menentang KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme. Akhirnya dua-dua ini tersingkir dan dua-dua ini dimusuhi oleh pimpinan waktu itu Dr. Mahathir Mohamad. Itu gambarannya, saudara. Dan saya berkeyakinan dengan kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Indonesia,
pastilah ia akan meningkatkan lagi iktizamnya untuk memerangi isu KKN ini. Setakat ini tadi saya diberitahu bahawa sudah pun ada beberapa syarikat milik kerajaan JLC yang menandatangani perjanjian persefahaman. Dah mula nak bawa pelabur masuk ke negara kita. Kabarnya sehingga takat hari ini tadi antara perjanjian persefahaman berhubung dengan sektor peladangan, sektor aeroangkasa dan pelaburan melibatkan sekitar 1.5 bilion. Dah bermula dah saudara. Mudah-mudahan akan banyak lagi lah, ramai lagi lah pelabur-pelabur akan datang hadir ke negara kita ini. Tentulah ia akan membuka peluang pekerjaan. Ya saudara, yang Muhammad Perdana Menteri tiba di Indonesia hari ini saudara, dalam rangka kelautan sehari. Dan pesawat beliau yang bawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta sekitar jam 2 petang tadi. Ya saudara, ketika beliau disambut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia. Beliau diiringi oleh Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dan Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Itu saja. Jadi tidaklah bawa macam dulu rombongan kalau pergi itu ramai yang bukan-bukan. Perdana Menteri hadir, 7-8 orang menteri ada. Apa itu ada pula ada lapik lempang, ramailah saudara. Tadi tidak. Saya melihat satu era baru. Kehadiran Perdana Menteri ke Jakarta disambut macam Menteri Luar wajiblah hadir di situ. Dan juga kuasa usaha ataupun duta besar Malaysia dan menteri mereka. Kemudian apa menteri yang berkaitan kalau nak adakan kerjasama ataupun menandatangani persefahaman. Macam tadi Kementerian Menteri yang menjaga hal ehwal perdagangan luar negeri dan industri iaitu Tengku Zafrul. Sepatutnya itu saja saya. Tak payah lagi kita membazirkan wang rakyat yang begitu banyak untuk mereka pergi ikut rombongan. Bukan ada pun. Suka-suka tunjuk muka, duduk belakang Perdana Menteri. Balik Kuala Lumpur, I pergi ke Jakarta bersama dengan Perdana Menteri. Ini tak ada kena-mengena saudara. Dan saya yakin bahawa masalah-masalah yang selama ini tergendala, contohnya tenaga kerja daripada negara Indonesia yang agak tergendala, di mana perjanjian telah ditandatangani antara Pak Jokowi dengan Perdana Menteri terdahulu masih lagi seolah terbengkalai, dan ada juga permasalahan-permasalahan yang saya katakan tidak sepatutnya wujud masalah dah. Perdana Menteri dah sampai sana, dah tanda tangan ni perjanjian, laksanakanlah. Saya yakin kali ini kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menjalin hubungan diplomatik antara negara Indonesia dan Malaysia ini akan diperkukuhkan. Ingat saudara, Malaysia Indonesia adalah boleh dianggapkan saudara. Sebagaimana saya pernah mendengar kenyataan Pak Suharto dan pemimpin terdahulu, malahan macam Soekarno pun mengatakan Allahyarham Adam Malik Menteri Luar mengatakan bahawa Indonesia dan Malaysia adalah dua saudara. Sesuatu berlaku pada Malaysia ini tentulah ibaratkan picit peha kiri, peha kanan terasa juga. Jadi hubungan ini dipertingkatkan lagi dengan kunjungan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Memanglah dinanti-nantikan oleh masyarakat di Indonesia sebab mereka juga antara pemuja perjuangan yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, sesuai sealiran dengan apa yang diperjuangkan oleh Amin Rais. Dan saya sebab itu saya kata di sinilah hebat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita rasa bangga. Bukanlah saya nak memuji sebarangan saudara. Dan beliau hadir bersama dengan isterinya. Jangan lupa saudara, isteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mantan Timbalan Perdana Menteri. Jangan main-main. Tak ada pun dalam luar negara lain yang Perdana Menterinya, suaminya Perdana Menteri, isterinya mantan Timbalan Perdana Menteri. Tak pernah lagi saya dengar. Jadi kita mencerita banyak sejarah. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah pun melalui kepelbagaian dalam kehidupan. Macam-macam dalam meneruskan era perjuangannya, macam-macam tantangan yang harus dialami olehnya. Alhamdulillah hari ini beliau berada di anjung kuasa di Seri Perdana, dan saya yakin beliau akan melaksanakan setiap impiannya. Cuma sekarang ini saya melihat satu tulisan. Ini juga yang sesuai dengan jiwa perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini tulisan ini ditulis sahabat saya, Saudara Puan Zahara daripada Shah Alam. Dia kata bahawa kes rasuah yang melibatkan Zeti Tan Sri Aziz ni, atau ada Zeti Aziz ini adalah tips of the iceberg. Adalah kemunculan sedikit. Dia kata sukarnya
pendakwa peguam negara membuat pendakwaan terhadap bekas Gubernur Bank Negara. Kenapa sukar? Ini yang masalah yang kita melihat sektor ataupun dalam bidang kehakiman, kita tertanya-tanya, rakyat tertanya-tanya. Kenapa susah sangat nak bawa ZT ini ke muka pengadilan? Begitu juga katanya sukarnya untuk bawa dia ke muka pengadilan juga dalam memberi keterangan. Bukan nak charge, bukan nak tuduh itu dan ini. Jadi sekarang ni kata Saudara Zahra Sulaiman, dia kata ini kerana kesnya ada interrelation dengan kes-kes lain yang membabitkan Datuk Seri Najib Razak. Jawapan ZT pada semua soalan boleh mengikat banyak persoalan-persoalan yang boleh meruntuhkan apa yang sedang mereka bina. Sebenarnya dia kata apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi kenyataan bahawa ada bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri Kewangan yang konon-kononnya murah kaya dan sebagainya, itu bukan membabitkan Datuk Seri Najib. Ini keadaan sekarang. Dalam keadaan begini, kita merasakan bahawa sudah sampai masanya agar Jabatan Peguam Negara, Badan Kehakiman meneruskan usaha membawa ZT Aziz ini ke muka pengadilan, kerana banyak sangat tuduhan-tuduhan yang kita dengar berlaku di Singapura, wang negara disimpan di Singapura dan sebagainya, saudara. Jadi sekarang ni adalah jawapan kenapa pula ZT ini dilantik sebagai pengurusi PNB dan sebagainya, ahli lembaga Council of the Elders dalam kerajaan terdahulu, saudara. Jadi seolah-olah ada perancangan. Keadaan inilah yang kita merasakan sudah sampai masanya dalam kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mau menentang rasuah. Sejajar dengan itu, saudara, bagi duduk satu negara, saya sebenarnya masih lagi tak nak membicarakan soal politik di Sabah, kerana masih belum menentu lagi, saudara. Benar, hari ini katanya selepas Hamzah Zainuddin pergi ke Sabah dan sebagainya, katanya AGG, Datuk AGG masih lagi mempunyai sekitar 44 sokongan di kalangan ahli Dewan Negeri, iaitu masih lagi punya majoriti, yang bagi saya majoriti mudah. Dan kumpulan Bung Mokhtar dan Datuk Syafiq Apdal belum mendapat majoriti, walaupun Tuan Yang Pertama minta diserahkan tanda tangan sama ada akuan bersumpah di kalangan ahli Dewan Undangan Negeri di Sabah. Kabarnya setakat petang tadi katanya bahawa AGG kekal, tapi tak menentu lagi. Dan ini menimbulkan suasana sejauh mana rapuhnya suasana politik di Sabah. Ada yang mengatakan perlu diadakan pilihan raya, saya kata tak perlu diadakan pilihan raya. Kalau benar cukup jumlahnya siapa-siapa saja yang mendapat majoriti, maka biarlah dia mentadbir. Kalau seandainya AGG masih lagi mendapat sokongan, sebab 5 orang ahli UMNO, saudara, menyokong AGG rupanya, dan dia membelakangkan keputusan yang dibuat oleh Ketua Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Bung Mokhtar. Bagaimana saya katakan semalam, UMNO Kuala Lumpur tak boleh nak campur tangan. Terpulanglah pada Bung Mokhtar nak ambil tindakan dan sebagainya. Dalam keadaan begitu, kalau yang 5 orang tu daripada ahli UMNO itu menarik sokongan dan menyertai gagasan pimpinan Datuk Bung Mokhtar bersama dengan Datuk Seri Syafiq Apdal, maka dapatlah kerajaan baru, tumbanglah AGG. Itu saja, saudara. Bendanya sempuanya atau percepuannya mudah sangat. Sebab anggota Dewan Negeri sekian banyak yang menyokong, sekarang ni tarik sokongan. Punca tarik sokongan ada kepelbagaian. Kita nak ulas pun tak boleh, sebab hanya mereka saya yang tahu. Kita dia duduk di Kuala Lumpur. Saudara, dalam keadaan begini, terima kasih Saudara Khairuddin Azman minta supaya jaga adab dan jaga budi bahasa. Okey, kita jagalah bahasa kita sebaik mungkin, saudara. Sabah ni susah sebab belum ada akta lompat pagar. Betul, saudara, geng Sarip Dul. Di Sabah, walaupun di Parlimen telah pun mewujudkan undang-undang lompat parti, tapi belum dimaklumkan di peringkat negeri. Banyak negeri-negeri yang belum pun lagi mengadakan persidangan meluluskan akta ini. Saya kena ingat, akta di negeri berbeza dengan di persekutuan, walaupun sepatutnya ya saudara, apa yang diputuskan oleh persekutuan kenalah dipatuhi oleh peringkat negeri. Dia tak boleh ada double standard negeri dengan persekutuan.
melainkan menyentuh soal raja-raja Melayu, menyentuh soal hak-hak orang Melayu. Itu terpulang pada negeri dan persekutuan pun tak boleh nak intelai ataupun nak campur tangan. Tapi soal undang-undang, akta yang telah diluluskan sepatutnya terpakai di mana-mana. Tapi bagaimanapun, saudara, saya mengharapkan agar apa yang berlaku di Sabah itu segeralah diselesaikan, diusaikan. Tapi kabarnya setakat hari ini Datuk Ajiji mendapat 44 sokongan dari kalangan daripada 37. Kalau 37, kalau 5 tarik sokongan daripada UMNO tu 37 sampai 44, jadi dapat 42. 44 tolak 5 tinggal 39. Maka naiklah kerajaan baru. Itu saja, simple saja saudara. Cuma sekarang ni kerana 5 orang ni ahli-ahli UMNO yang tidak mahu mengikut apa yang diputuskan oleh Ketua Perhubungan. UMNO Malaysia nak campur tangan pun sangat tak boleh sebab mereka mempunyai kuasa otonomi. Biarlah mereka memutuskan permasalahan. Cuma saudara, apabila sahaja pegawai pencegah rasuah, hari ini masuk hari yang kedua saudara, SPRM telah pun menahan untuk menyiasat ketua eksekutif sebuah syarikat yang ada hubung kait dengan tender ataupun pemberian kontrak secara ruling terus daripada peruntukan 92.5 bilion itu. Sebenar-benarnya saya dapat macam-macam cerita, tetapi disebabkan kekangan undang-undang saya tak boleh bercerita saya. Dan saya tengok juga kadang-kadang mereka menulis yang bukan-bukan. Jadi saya harap anda semua jangan mudah percaya, sebab takkanlah kenyataan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah sebegitu tulisannya. Tak sepatutnya kita percaya. Kita kena tunggu apa kata pegawai ataupun ketua pengarah Suruhanjaya Pencegah Rasuah, Tan Sri Azam Baki. Jangan kita mudah percaya dan akhirnya kita terjebak dalam macam-macam cerita yang bukan-bukan. Kita biarkan pihak pegawai pencegah rasuah ini melakukan siasatan. Dan ini agak panjang saudara, 5 hari. Banyak yang terbongkar nanti. Saya berkeyakinan. Dan jika persoalan ini mau dibawa kepada Perdana Menteri kata I'm not going to get involved. Itu jelas. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah jelas mengatakan beliau mahu setiap permasalahan, setiap yang berlaku berhubung kait tentang rasuah ini ditangani sebersihnya. Beliau mahu melakukan pembersihan. Sebab itu saya yakin saudara, ramailah pimpinan yang sudah tak tidur malam. Ini jelas saudara, mereka sekarang ni diburu ketakutan kalau mereka pernah terlibat. Sebab tidak ada seseorang pun yang akan terlepas. Macam saya dah katakan bahawa sama ada ikan bilis ataupun ikan kerapu ataupun ikan jerung, semua ini pasti akan dipasung oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Keadaan ini mengingatkan saya zaman sekitar tahun 78 dulu saya. Dulu dalam tahun 78, 76, 77, 78 dulu tu Biro Siasatan Suruhanjaya Pencegah Rasuah ini dikenali sebagai Biro Siasatan Negara, BSN. Pejabatnya dekat dengan stesen kereta api Tanah Melayu di hadapan Hotel Majestic saudara. Dulu kalau pegawai BSN datang, demam. Begitu jugalah sekarang ni saya melihat keadaannya sama. Apabila saja pintu mereka diketuk, memperkenalkan diri, saya datang daripada Biro Pencegah Suruhanjaya Pencegah Rasuah, pasti. Ini keadaannya saudara. Kita bukan nak mentertawakan mereka, tapi selalu saya katakan, tangan yang mencincang, bau yang memikul. Jangan pula sebab itu sekarang ni saya dah melihat ada beberapa serangan dilakukan dalam media sosial ataupun dalam WhatsApp yang memaki hamun Perdana Menteri. Saya kata kenapa dia maki hamun beliau? Dia tak campur tangan. Cuma Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan bahawa dia mahu agar Suruhanjaya Pencegah Rasuah melaksanakan tugas dan tanggungjawab setuntas yang mungkin. Artinya tak boleh pilih bulu. Kalau siapa saja yang didapati terlibat dalam elemen ini, maka mereka pasti akan dipasung. Saya amat berkeyakinan sebab saya kenal sangat Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, seriusnya beliau dalam isu-isu yang menyentuh soal moral. Kalau saya dengar pencerahan saya 3-4 hari dulu waktu petang, bila saya mengimbau
kenangan saya bersama dengan beliau, memang dia tidak akan toleransi dengan sesuatu yang menyentuh soal-soal moral. Apatah lagi kalau menyentuh soal korupsi, sebab ini adalah perjuangan beliau. Sehingga beliau berbalah dengan pimpinan negara waktu itu, Tun Dr. Mahathir. Malahan sampai beliau disimpan di belakang jeruji besi. Hanya berpunca asal-asalnya kerana beliau mahu melakukan islah, mahu melakukan reformasi, mahu reform. Keadaan inilah saya yakin dia tidak akan tolak langsung. Jadi saudara, kalaulah ada sebarang elemen, adanya usaha-usaha yang mahu memburukkan nama Datuk Seri Anwar Ibrahim, sila perhatikan apa matlamat mereka. Siapa yang menulis? Kalau itu datangnya daripada kuncu-kuncu, daripada macam-macam orang tertentu, eloklah kita ketepikan. Dan jangan mudah percaya. Jangan kita percaya sekarang ni memang macam-macam cerita saya. Saya kata kita tunggu. Saya mengharapkan warga kita tunggu lihat. Pengumuman pasti akan dibuat. Ini hari kedua. CEO ataupun ketua eksekutif tersebut ditahan oleh pegawai pencegahan rasuah. Jadi tinggal 3 hari lagi. Lepas 3 hari selesai usai siasatan, tentulah ada satu perkabaran, satu berita, satu penjelasan yang saya yakin yang inilah yang ditakuti oleh sesiapa sahaja yang rapat dengan orang yang ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Pasti dia tak boleh tidur malam. 5 hari tahanan, dia akan tanya kau kat mana, macam mana projek ini. Kerana sebelum itu sudah ada macam-macam kita dengar. Tapi saya harap saudara, jangan kita percaya ataupun kita mudah terperangkap dengan apa yang ditulis. Saya kurang senang bila kata 10% lah, 3% lah, jumlah begitu, jumlah begitu. No, kita tunggu. Sebagai warga yang faham dan mahukan negara ini dibersihkan dengan aspek undang-undang, jangan kita terjebak untuk percaya dengan perkara yang bukan-bukan. Apa sahaja keputusan, biarlah ia datang daripada SPRM. Begitu juga saya melihat bagaimana 2 orang datuk yang telah pun ditahan berhubung dengan pembelian saham yang melibatkan Menara Kuala Lumpur. Ini juga pasti akan ada penjelasannya, pasti ada orang-orang yang akan dibawa ke muka pengadilan. Tidak boleh mereka nak cuci tangan. Ini keadaan saudara ya. Sebab hari ini rakyat sedang menanti dan mahu mengetahui hari ini siapakah orang-orang politik yang bakal dijengah oleh pegawai SPRM. Ini kena ingat saudara, bukan hanya di Kuala Lumpur. Ia juga terlibat di kawasan luar. Di luar Kuala Lumpur. Banyak cerita saudara yang kita dengar. Cerita projek buat dewan tak siap, projek itu, projek ini. Malahan sebagaimana yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, projek untuk menyelesaikan masalah banjir yang 15 bilion, 7 bilion juga ada termaktub. Yang saya agak terkesima apabila dalam satu bicara dalam media sosial saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim menunjukkan senarai syarikat-syarikat yang menaja pimpinan politik pembangkang. Syarikat-syarikat sebut, saya kata, tunggulah masanya anda juga akan disiasat. Memang mereka boleh memberi bantuan politik, bantuan keuangan politik, tetapi kenapa diberi? Apa dia punya imbuhannya? Itu keadaan saudara ya. Harus disegerakan macam mereka buat pada Najib. Saudara acara bentayan. Ini saya rasa dalam kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia bukan hanya disegerakan, ini pasti akan berlaku, saya ingat dalam tempoh dalam 4-5 hari lagi. Mesti sudah akan berlaku sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim dah kata, dia bagi tahu pada ketua pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, you are dealing with a new prime minister. Anda sedang berurusan dengan Perdana Menteri yang baru yang mahu melihat isu korupsi ini ditangani setuntas mungkin. Tak mau lagi sorok-sorok bawah kapet. Jadi saya rasa kalau mereka boleh lakukan pada Najib dalam masa 10 hari, terus diserah apa sebagainya, dan tapi kali ini saya yakin setiap pendakwaan yang dilakukan pastilah sudah lengkap. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim juga tidak mahu sesuatu pendakwaan itu dilakukan kalau siasatan tak lengkap. Dia tak mahu sebab dia pernah kena, Datuk Seri Zahid Hamidi pernah kena, Datuk Seri Najib pun kena.
Ramai juga orang-orang daripada UMNO pun yang dikenakan dalam keadaan siasatan tak lengkap. Tuduh dulu baru siasat. Tapi apa yang dilakukan oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tentulah bila mau melihat siasatan sepenuhnya. Dan bila ada nak lari macam mana saudara? Sebab wang tu bukan sedikit, bilion. Bukan sedikit jumlahnya. Dapatan saya adalah sedikit kawan-kawan bagi tahu saya tak mau menceritakan kerana saya tak mau mengganggu urusan Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Jadi sebab teman-teman yang menghantar kiriman sama ada dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam YouTube dan sebagainya, saya rasa elok hentikan dulu. Kita tunggu keputusan daripada Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Jangan kita ganggu mereka. Jangan kita ganggu urusan pegawai pencegah rasuah. Kerana ini boleh melengah-lengahkan. Kalau kita tak melihat result yang baik, kita tunggu dengan dada lapang. Tak lama pun. Apa yang tak sabar sangat. Memang sebagai manusia kita kita mahu dilihat bahawa kita lah orang pertama melaporkan. Tidak ada keperluan dalam soal memerangi rasuah ini, saudara. Bukan kita nak jadi champion. Kita mahu melihat negara kita ini dibersihkan supaya paling penting sekali keamanan, kesejahteraan, saudara, negara yang begitu makmur dapat dirasa oleh rakyatnya dan para pelabur tidak lagi sanksi-sanksi terhadap negara kita lah negara hukum. Sebenarnya saya tahu kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum beliau berangkat ke Jakarta sudah cukup menggerunkan. Sudah cukup menggerunkan mereka yang ada kes. Tak boleh tidur malam, saudara. Sebab bila dia mengatakan saya tidak akan bertoleransi dengan orang yang merobek harta kekayaan negara. Tak ada langsung dia akan toleransi. Minta maaf dalam keadaan begini, saudara. Dan ini cuma saya nak bagi penjelasan anda sekali lagi, minta jangan kita campur urusan SPRM. Memang kita tahu, tapi sekarang ni kalau kita sebut orang tu, sebut orang ini, itulah yang boleh mengganggu. Kita boleh mengganggu urusan siasatan yang dilakukan oleh SPRM. Saya lebih suka bercerita tentang apa nak berlaku dalam tempoh 5 hari, 6 hari lagi. UMNO akan mengadakan Perhimpunan Agungnya PAU. Dalam saya rasa musim Perhimpunan Agung PAU nanti akan ada pengumuman yang tentunya menggemparkan juga. Sebab dalam masa tempoh 5 hari lagi, kalau tahanan dapat 5 hari, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, pos kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dah balik. Sebab itu saya merasakan ada teman-teman bertanya dengan saya. Dia kata bagaimana dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila mempengusikan mesyuarat. Dia kata dia kembali balik cara dia. Tak ada lagi dia macam dulu uek-uek, tak ada. Saya dapat berbual dengan 3-4 orang kawan-kawan saya yang dalam kabinet, yang juga dalam pimpinan tertinggi Parti Keadilan. Dia kata nampak gayanya, dia kata bos kali ni memang serius. Tak adalah macam dulu, iyalah kita buat begitu, kita tak ada. Dia kata ini 1, 2, 3. Wah, saya kata itulah cara dia dulu. Bagi orang yang tak biasa berkhidmat atau bekerja bersama-sama Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka tak faham. Memang waktu dia baru memegang kuasa, pelan-pelan. Orang putih kata, orang Tionghoa kata man-man. Kali ni tak ada. Now dia sudah pun memacu. Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun memacu negara. Pertama sekali membersihkan dari segi elemen rasuah. Saya haraplah kalau beliau benar-benar ikhlas untuk membersihkan elemen korupsi ini, kita harus, warga cinta damai harus menyokong dan membantu beliau. Yang kedua, beliau mahu melihat aliran unjuran politik yang tidak bersifat resis atau perkauman ataupun menggunakan agama untuk berpolitik. Sepatutnya politik itu digunakan untuk perjuangan agama, bukan menonggang agama. Sebab itu beliau menyinggung. Saya mendengar kenyataan beliau dalam ucapannya, sama ada wawancara dengan RTM. Beliau mengatakan bahawa kita tak sepatutnya lah menggunakan agama untuk menggambarkan diri kita bersih. Kalau nak bersih, kita harus bersih. Ini saya rasalah, saya berkeyakinan negara kita, saudara Muhammad Juari, Tok Lebay dan Abah kau dah, saya tak tahulah, saya tak mahu nak menyentuh seorang lain, saudara. Pertama sekali, kalau kita menyentuh persoalan orang lain, tentulah tidak baik. Yang kedua, kita seolah mencari masalah kalau kita berdendam.
Saya tidak pernah berdendam dengan siapa saja pun, saudara. Tetapi kita harus mengalu-alukan dan menanti sentuhan sebagai Perdana Menteri yang telah dinobatkan oleh rakyat. Maka Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun menjadi Perdana Menteri dan mendengar daripada kawan-kawan daripada Parti Keadilan bila dia mengurusikan mesyuarat pimpinan tertinggi keadilan, nampak beliau benar-benar serius. Tidak lagi uek-uek. Tidak lagi nak dengar cakap orang itu, cakap orang ini. Beliau bukan orang yang boleh dipengaruhi oleh orang lain. Anwar Ibrahim adalah Anwar Ibrahim. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.